Okay, hai. Hari ni cikgu nak ajar trigonometric ratios. Okay, trigonometric ratios ni hanya untuk sin, cos dan juga tangent. Okay, dia ada 3 saja, sin, cos dan tangent. Okay, macam mana nak guna sin, cos dan tangent? Hanya untuk segitiga bersudut tegak sahaja, iaitu right angle triangle. Contohlah gambar yang cikgu bagi ni. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Sebab apa? Sebab dia ada 90 darjah dekat sini. So, segitiga bersudut tegak. Dan ini adalah angle dia, angle X. So, kita tak tahulah angle X tu berapa. 60 ke, 30 ke, 20 ke, kita tak tahu. So, kita wakilkan dengan X. So, angle X. Macam mana kita nak guna sin, cos dan juga tangent? So, dia ada formula dia senang sahaja. Okay, untuk sin, kita nak hafal dia macam mana? Okay, sin kita hafal dia soh. Okay, cos kita hafal dia apa? Cah. Dan tangent kita hafal dia toa. Okay, apa soh cah toa ni? Okay, soh cah toa bermaksud S tu adalah untuk sin. Okay, maknanya sin X sama dengan O tu apa? O tu adalah opposite perkan dengan hypotenuse. Okey, cos tu apa pula? Cah tu apa? Cah tu adalah cos. Cos X sama dengan A tu adalah adjacent perkan dengan hypotenuse. T tu apa? T tu adalah untuk tangent X. O tu adalah untuk opposite. A adalah untuk adjacent. Okey, untuk adjacent, macam mana kita nak tahu? Kita tengok pada gambar rajah ni, ini adalah X. X tu, okey, sisi yang bertentangan, sisi yang bertentangan dengan 90 darjah, kita panggil sebagai hypotenuse. Okey, cikgu label lah. Cikgu label kat sini. Ini A, ini B, ini C. Okey, dan kita dah tahu tadi, yang bertentangan dengan 90 darjah adalah hypotenuse. So, cikgu letak H. Dan X ada kat atas. Bila X ada kat sini, sudut yang bertentangan dengan X, kita panggil sebagai opposite. Okey, ini kita panggil dia sebagai opposite. So, cikgu labelkan sebagai O. Dan AB, garisan AB ni nak jadi apa pula? Garisan AB ni, dia bersebelahan dengan X. So, dia akan jadi adjacent A. Kita labelkan sebagai A. Okey, bermakna sini adalah adjacent. H adalah hypotenuse. Hypotenuse dia fix. Dia fix. Dia mesti bertentangan dengan 90 darjah. Barulah kita panggil dia sebagai hypotenuse. Yang paling panjang, sisi yang paling panjang. Dan O ni adalah opposite. Okey, dia A dan O. Okey, A dan O ni dia bergantung kepada sudut yang kat dalam ni. Sekiranya ada Y kat sini. Okey, sudut Y. Kalau sudut Y dekat sini, maknanya AB ni akan jadi opposite dia. Okey, dan BC ni akan jadi adjacent. So, maknanya nak ingat macam mana? Bergantung kepada sudut yang dekat dalam. Okey, so kita dah tahu AOH. Kita masukkan je lah nilai dia. Kalau ada nilai dan bagi masukkan nilai lah. Kalau tak ada nilai, masukkan nama line, nama sisi tersebut. Okay, O mana? Okay, O yang ni kan? So, kita labelkan sebagai BC. Hypotenuse dia apa? AC. Okay, bermakna dia akan jadi BC over AC. Okay, dan satu lagi untuk adjacent. Okay, ini adjacent AB. Okey, dan hypotenuse dia adalah AC. So, kita label dekat sini. Kita masukkan adjacent sama dengan AB per AC. Okay, next, opposite pula untuk tangent X. So, tangent X opposite apa? BC, adjacent dia adalah AB. Okey, ingat, kalau dia ada nilai, masukkan nilai. Kalau tak ada nilai, masukkan je lah nama sisi tersebut. Okey, sekarang cikgu bagi contoh yang senang. Okey, soalan dia adalah
cari cos X. Okey, nak cari cos X, yang pertama sekali kita kena ingat cos adalah cah. Kalau cah, mesti ada adjacent. Okey, cos kita tulis je lah kat sebelah tu, maknanya cos X dia mesti ada apa? Dia mesti ada adjacent berkaitan dengan hypotenuse. So kita tengoklah gambar rajah. Tengok pada gambar rajah, X ada kat sini. Okey, dan sini adalah opposite dia. Okey, 5 ni adalah hypotenuse. Kenapa? Sebab dia bertentangan dengan 90 darjah. Dia akan jadi hypotenuse. Dan juga AB ni adalah adjacent. Tapi tak ada nilai dekat sini. Kita tak tahu. Kalau kita tak tahu nilai, so caranya kita kena guna Pythagoras theorem. Dah belajar dalam tingkatan 1 untuk Pythagoras theorem. Kalau nak cari side, okey, nak cari side yang selain daripada hypotenuse, okey, ini kita dah tahu ini adalah hypotenuse. Kalau kita nak cari side selain daripada hypotenuse, bermakna kita kena ambil hypotenuse tolakkan dengan nilai BC. Okey, formula dia macam ni. So kita recall balik tingkatan 1, formula dia adalah A. Okey, nak dapatkan AB, okey, AB square equal to AC square minus BC square. Kenapa kena ambil AC square dahulu? Sebab AC square ni adalah hypotenuse dan juga sisi yang paling panjang di antara segitiga tu. Okey, ni kan segitiga ni. Okey, yang sisi yang paling panjang adalah hypotenuse, iaitu AC. That's why AC kena duduk dekat depan. AC kuasa 2 tolakkan dengan BC kuasa 2. Okey, masukkan nilai. Okey, 5 kuasa 2 tolakkan dengan 4 kuasa 2. 5 kuasa 2 awak akan dapat 25. Tolak dengan 16. Jawapan dia awak akan dapat berapa? 9. Tapi 9 ni adalah untuk AB kuasa 2. Kita nak AB saja. Kuasa 2. Okey, kuasa 2. Kalau dia pindah tempat, dia seberang je, dia cross the equal sign tu, dia akan jadi square root 9. Jawapan dia akan dapat 3. So maknanya dekat sini jawapan dia adalah 3 cm. Bila dah dapat nilai, terus je tulis dalam jawapan. Okay, cos X. Okey, dapat pula. Kita jawabkan sikit. Okey, cos X sama dengan adjacent, terus ambil 3 berkaitan dengan 5. Settle. Okey, ingat dalam kepala, sekiranya sisi yang awak nak cari tu tak ada nilai, wajib guna Pythagoras theorem. Okey, ingat balik tingkatan 1.